Okey, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam kelas Geografi tingkatan 2. Okey, hari ini kita akan masuk 4.4 iaitu perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, pertama sekali cikgu nak perkenalkan fenomena yang ada di Malaysia yang kita kesan ialah fenomena El Nino dan dia punya lawan ialah fenomena La Nina. Okey, macam mana kita nak kenal pasti? Saya rasa kamu dah biasa dengar apa tu maksud El Nino, apa tu maksud La Nina kan? Okey, El Nino sebenarnya dia membawa maksud kemarau. Okey, itu keadaan tak hujan lah. Okey, kemudian lawan dia ialah La Nina. La Nina ni dia membawa keadaan banjir. Okey. So banjir La Nina dengan El Nino macam mana kita tak nak tertukar? So cara paling senang cikgu ajar student cikgu. Okey. El Nino anak lelaki, La Nina ni kan anak perempuan. Anak perempuan kan suka menangis. Okey. Okey, suka menangis, so kita andaikan menangis ni sama dengan banjir. So kamu takkan tertukarlah antara El Nino dengan La Nina. Okey, so macam mana kita nak tengok fenomena El Nino ni berlaku? So kita baca dulu perincian dia. Fenomena El Nino dia dikaitkan dengan pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa. Maksudnya panas melampau lah sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin. Okey. Kita tengok yang kedua, dalam keadaan normal, angin timuran yang biasanya bertiup dari timur ke lautan Pasifik ke barat lautan Pasifik akan membawa hujan yang lebat ke Asia Tenggara, Australia dan Papua New Guinea. Maksudnya Asia Tenggara ni termasuklah Malaysia, okey, Australia dan juga Papua New Guinea ni dia akan hujan kalau keadaan normal. Kalau tak normal, kawasan ni akan jadi panas, tak hujan lah. Ini bila berlakunya El Nino. Okey, so kita tengok macam mana keadaan normal dia. Okey, cara nak baca rajah ni, yang pertama kita tengok tekanan udara rendah ialah dibawati oleh simbol L. Kemudian H ialah tekanan udara tinggi. Okey. Kemudian ini ialah permukaan lautan yang sejuk. Okey. So untuk pemahaman kamu, bila tekanan udara tinggi, kawasan tanah tinggi ataupun cikgu suka guna kawasan tanah tinggi. Kamu pergi kawasan tanah tinggi ni, udara dia macam mana? Dia sejuk. So ni cara nak ingat. Sebab ada student dia tertukar. Dia macam, cikgu tekanan udara tinggi, suhu tinggi. Salah. Tekanan udara tinggi ialah kawasan yang sejuk. Manakala tekanan udara rendah ialah kawasan yang panas. Okey, di kawasan H ini, lokasi ini, dia ialah tekanan tinggi, maksudnya dia sejuk. Angin pula dia bergerak dari sejuk ke panas, iaitu tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Okey, ini cara angin dia bergerak. Okey, so sekarang kalau keadaan normal, kita kat Asia Tenggara, kita adalah kawasan yang panas. So bila keadaan normal, angin ni dari timuran ni dia akan membawa hujan bersamalah sebab kita membawa awan sehingga menyebabkan kawasan ini hujan. Ini keadaan normal. Bila berlakunya El Nino, kita tengok rajah seterusnya. Okey. Kita baca penerangan dulu Namun semasa El Nino, tiupan angin timuran menjadi lemah disebabkan oleh tekanan udara yang rendah.
Angin timuran digantikan dengan angin baratan yang bertiup ke timur lautan Pasifik. Keadaan ini mengakibatkan negara-negara di barat lautan Pasifik termasuk Malaysia mengalami kemarau walaupun sepatutnya menerima hujan lebat ketika ini. Negara di timur lautan Pasifik pula mengalami keadaan hujan lebat walaupun sepatutnya mengalami musim kemarau. Kita tengok macam mana. Okey, kita dah baca tadi tekanan udara rendah ini sama dengan tempat yang panas. Okey, kemudian tekanan udara tinggi ni tempat yang sejuk. Okey, merah ni ialah kawasan laut yang panas. Maksudnya ketika keadaan ini berlaku, kita di Malaysia, walaupun kita negara yang paling dekat dengan garisan khatulistiwa, kita panas, tapi pada keadaan ini kita adalah lebih sejuk berbanding kawasan lautan Pasifik di Amerika Selatan. Okey, so bila kita sejuk, cikgu kata tadi sifat angin dia akan bergerak dari tempat sejuk ke tempat panas ataupun tekanan tinggi ke tekanan rendah. So, kita pada masa ini sebab semua orang kata angin semua tak ada, kita menjadi kemarau. Dan kawasan ini yang sepatutnya kemarau pada masa ini sebab ada angin yang membawa hujan dan sebagainya, mereka mengalami hujan. Okey, ini keadaan El Nino. So dekat area sini, okey, kita akan alami El Nino ataupun kemarau. Okey, dapat. Okey, ini satu keadaan. Keadaan kedua, okey, fenomena La Nina. Okey, La Nina ialah, cikgu guna pen warna biru. Okey, La Nina ialah gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik. Penurunan suhu adalah lebih rendah daripada biasa berbanding dengan kawasan sekitarnya. Okey. Fenomena La Nina akan mengakibatkan pembentukan awan yang tebal, hujan yang lebat dan hujan lebat yang luar biasa serta kebarangkalian berlakunya banjir besar. Kita tengok macam mana keadaan normal. Okey, biru ialah permukaan lautan yang sejuk. Permukaan lautan yang sejuk maksudnya tekanan udara tinggi. Okey, permukaan laut yang panas oleh warna merah lah. Ini ialah tekanan udara rendah. Kita tengok bila keadaan normal. Okey, di kawasan Amerika Selatan ini permukaan lautnya ialah sejuk. Manakala di kawasan Australia, Malaysia, Indonesia, okey, Papua New Guinea, ini ialah permukaan lautnya panas. So, bila kita panas, angin akan dibawa daripada kawasan sejuk ke kawasan kita. So, masa ini kita akan mengalami hujan. Okey. Ini keadaan normal lah. Tapi bila berlakunya La Nina, okey, macam mana keadaan ini? Di Malaysia, La Nina biasanya akan berkesan kepada negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Negeri-negeri pantai timur ialah di kawasan ni. Okey, negeri pantai timur ini termasuklah Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okey. Kemudian Sabah dan Sarawak terutama ketika monsun timur laut. Monsun timur laut ni lebih kurang kita panggil musim tengkujuh lah.
bulan 11 sampai Januari lah lebih kurang. Okey, keadaan ini meningkatkan jumlah hujan yang turun di kawasan berkenaan, khususnya menyebabkan berlakunya keadaan banjir besar seperti yang pernah berlaku negara kita pada tahun 2014. Kalau ingat keadaan banjir pada 2014 di mana hampir keseluruhan kawasan Kelantan mengalami banjir. Okey, dan biasa kawasan yang tak alami banjir pun boleh banjir. So, kita tengok. Okey, La Nina. Permukaan laut yang sejuk. So tadi kan kalau kita perasan, hanya area sini yang sejuk. Sekarang kawasan sejuk ni dia naik sampai ke Amerika Utara. Okey, ni satu. Kemudian permukaan laut yang panas. Okey, bila permukaan laut yang panas ini sejuk banyak, dia akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak ke kawasan yang panas. So bila sejuk ekstra, dia akan membawa tiupan angin kencang. So kawasan ini bila dia panas, banyaklah angin yang sampai dan membawa awan hujan. So secara tak langsungnya hujan kat sini adalah hujan lebat dan dia dalam tempoh yang lebih panjang. So, kebarangkalian untuk banjir tu tinggi. Ini keadaan semasa La Nina. So, La Nina ni dia berbeza dengan El Nino. Sebab La Nina banjir, El Nino ialah kemarau. Okey. So, cikgu nak kamu buat soalan ini. Buat dalam buku kerja. Buku latihan. Okey, ini imbas kembalilah. So, secara tak langsungnya kamu dah habis tajuk cuaca dan iklim di Malaysia. Kita dah tahu jenis iklim di Malaysia ialah khatulistiwa. Okey, kemudian keadaan iklim khatulistiwa ni dia panas dan lembap sepanjang tahun. Kemudian kita juga tahu suhu purata suhu, min suhu tahunan kita. Min suhu tahunan dalam 27 darjah Celsius. Kemudian hujan tahunan kita. Hujan tahunan kita melebihi 2,600 mm. Okey. So kita dah tahu apa pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Kegiatan yang terpengaruh ialah pertanian, pembalakan, perikanan, pelancongan. Kemudian bila berlakunya apa orang kata, bila iklim pengaruh kita juga memberi pengaruh. Bila kegiatan kita tu jalankan secara orang kata berleluasa lah, kesan rumah hijau, pulau haba, hujan asid, jerebu. Okey, ni halangan. Kemudian perubahan cuaca dan iklim, cikgu bawa terang tadi, El Nino dengan La Nina. Okey, so yang ni detail dia lagi, kamu boleh tengok. Kemudian cikgu nak kamu jawab juga soalan ni. Boleh tanya cikgu nanti bila dalam kelas, tanya dalam grup saja. Okey, jawab soalan. Soalan 1. Boleh photostat boleh photostat. Soalan 2. Kalau ada orang tanya cikgu dalam grup, nanti boleh photostat ke cikgu. Memang dia tak tengok video, dia pakai nak orang kata nak hantar je kerja dia. Lepas tu salin yang kawan. Itu sifat tak jujur lah cikgu ajar ni sebab nak kamu tahu. Kalau makin kamu tak tengok, makin tak tahu, tak gunalah cikgu nak buat video kan. Okey, so ada juga soalan 3 pun buat. Okey, soalan 4 pun buat. Okey, so kita dah habis tajuk kita, geografi fizikal. Cikgu dah settle dengan kamu. Okey, fizikal cikgu dah settle. Cuma cikgu tak settle sekarang, yang cikgu skip ialah kemahiran geografi. Ini kita akan buat bila kelas bersemuka nanti. Okey, boleh?
So, cikgu tamatkan kelas hari ini.